SS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Syah Kirit, boleh saya satu soalan? Jadi bila tertimbul berkenaan dengan kuil timbul macam cendawan di negara kita, kita tengok selang 3-4 bulan timbul kecil, lepas tu besar. Jadi saya tanya seorang India, macam mana ini berlaku? Saya nak tanya walau ini benar atau tidak. Apabila kita adakan tai pusam, lelaki dengan perempuan bertemu, maka beranaklah anak satu lagi. Itulah dia orang kena cari juga tempat untuk mengadakan kuil. Benar atau tidak? Kalau macam ni, kalau 10 tahun 10 tai pusam, 10 kuil akan timbul. Kalau 100 ke tahun, 100 kuil akan timbul, daripada kecil ke besar. Jadi benda tu bila kita komplain tanahnya tanah haram yang dia buat, tanah tu adalah tanah kerajaan, tanah tu adalah tanah persendirian, masih kukuh kuil itu berada di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pertama kali dengar orang Hindu ni dia bina kuil kerana tai pusam, lelaki berjumpa dengan perempuan, anak yang lahir kena cari satu tapak yang baru. Saya pun pertama kali dengar, tak pernah dengar perkara ini sebelum ini, tak pernah. Beberapa komen di sini. Komen yang pertama, dalam agama Hindu ni, dia ni cukup lain daripada lain. Maksud saya begini, di dalam agama Hindu, setengah tempat dia kata Tuhan tu satu, setengah tempat dia kata Tuhan tu tiga, setengah tempat dia kata Tuhan tu 33, setengah tempat dia kata Tuhan tu 330 juta. Ada tempat dia kata lembu tak boleh dimakan. Kalau kita tengok dalam Manusmurti, lembu boleh dimakan. Bila kita jumpa orang Hindu, kita cakap kenapa ada percanggahan? Orang Hindu kata ini bukan percanggahan, inilah cantiknya agama Hindu. This is the beauty of Hinduism. This is not contradiction, but this is flexibility. Agama Hindu ni fleksibel. Mana yang sesuai bagi kamu, kamu ambil. Itu agama Hindu ni praktikal. Orang tak sama. Lain orang, lain keperluan dia. Dia pusing macam tu. Lain orang, lain keperluan. Kamu ambil apa yang sesuai dengan diri kamu. Jadi Hindu membuka banyak jalan. Jadi bila kata seorang lelaki berjumpa dengan seorang perempuan, anak yang lahir kena buat ni, anything you nak percaya, no problem. Semua agama Hindu boleh terima. Nampak? Inilah bahayanya. This is the danger point here. Kalau nak percaya Tuhan tu satu, kamu Hindu, Hindu. Nak percaya Tuhan tu tiga, kamu Hindu, Hindu. Kamu nak percaya Jesus sebagai Tuhan, kamu Hindu, Hindu. Kamu nak percaya Muhammad itu Tuhan, kamu nak Hindu, Hindu. Kamu tak percaya pada Tuhan langsung, tapi kamu Hindu, Hindu. Dia open, flexible. Point number 1. Point number 2 tentang tumbuhnya kuil-kuil dan sebagainya. Orang-orang Hindu ni, mana-mana tempat yang dia rasa ada keramat, dia pacak. Mula-mula kecil, bila tak dihalau, dia besarkan sikit. Dah bertahun-tahun dia kata ini tanah aku. Jadi bila kerajaan nak buat jalan, nak buat dan sebagainya, dia nak ambil balik tanah, dia orang kata kerajaan kejam. Masjid dengan surau boleh bina banyak-banyak, kuil Hindu diroboh-robohkan. Ini dia pergi komplain merata-rata. Dia komplain berapa ratus kuil diroboh, berapa banyak kerajaan buat ni, buat itu. Tetapi sebenarnya yang dia pacak tu di tempat bukan milik dia. Jadi bila orang roboh, dia marah pula. Kalau macam tu, kita orang Islam pun pergi dekat kuil, kita pacak, ini tapak masjid kita. Marah pula dia kan. Contohnya lah, ini contoh. Dia persalahkan kerajaan pula dalam perkara ini. Okey, cerita tentang tai pusam sikit. Tai pusam ini adalah satu perayaan sempena meraihkan Subramaniam ataupun Murugan, adik kepada Ganesha. Ceritanya begini, ada dua cerita di sini. Shiva, iaitu bapa kepada Ganesha, sedang makan satu mangga. This is the mango of wisdom, ya, mangga keilmuan. Jadi Ganesha dengan Murugan, adik-beradik ni sama-sama nak minta buah itu. Tapi Shiva kata buah ni ada satu saja. Siapa yang dapat sentuh kepala saya dulu, dia dapat makan buah. Jadi Murugan ini dia ringan, dia pun terbang. Ganesha ni kepala gajah, berat tak boleh terbang. Tapi Ganesha ni bijak. Apa dia buat ialah dia pijak kaki bapak dia, pum, Shiva punya sakit kaki tu, dia tunduk. Bila dia tunduk, Ganesha sentuh kepala bapak dia. So dia dapat mangga. Subramaniam merajuk, dia kata cheating.
Dia merajuk masuk hutan. Satu lagi cerita, dua-dua adik-beradik ini tengok bapak makan mangga, nak mangga tu. Jadi Shiva kata, okey, siapa pergi keliling dunia dulu, dia dapat mangga dulu. Wah, Subramania pun larilah keliling dunia. Dia pergi round dunia tu. Apa yang Ganesha buat, mak bapak dia ada kat situ, dia keliling mak bapak dia. Jadi Shiva kata, apa kau buat ni Ganesha? Dunia aku ialah mak dengan bapak aku. Aku sedang keliling dunia aku. Jadi dia dapat mangga. Subramania tu pernah keliling dunia, datang balik tengok Ganesha dapat mangga. Dia merajuk masuk hutan. Jadi mereka sekarang ni buat Thaipusam ni, ambil kawadi dan sebagainya, memujuk Subramaniam kembalilah ke kuil, marilah ke kuil. Dan mereka juga ambil kawadi dan sebagainya untuk membayar nazar. Kalau mereka lulus pekerjaan, dapat isteri ke, dapat kerja ke dan sebagainya, mereka bernazar, aku akan ambil kawadi besar macam mana dan sebagainya. Dan Thaipusam yang dibuat di Malaysia jauh lebih hebat daripada India. Dekat India Utara tak ada buat Thaipusam, ini India Selatan saja, itu pun kecil-kecil. Dia punya kawadi semua ada saiz tertentu saja yang boleh. Di Malaysia sampai yang besar-besar pun boleh. Lagi hebat dekat Malaysia, sampai cocok dengan lembing dan sebagainya. Dan mereka berjalan atas arang batu tu berkaki ayam, itu adalah untuk menebus dosa. Dan bila mereka berjalan tak rasa panas, berarti dosa mereka telah dihapuskan. Ini kepercayaan mereka. Harap itu dapat jugalah mengisikan tentang Thaipusam tadi. Sebab itulah orang Hindu ni dia akan well dan sebagainya dalam Thaipusam. Okey, mungkin kita boleh ambil satu lagi soalan. Waalaikumsalam. Encik Syah yang saya hormati, sini ingin saya tanya, di dalam beberapa kitab yang dimiliki oleh agama Hindu, bagaimana pandangan orang Hindu terhadap